Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang sejak di alam roh hingga sekarang dan bila-bila nikmat Allah berjalan terus. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat di mana kita diberi kefahaman di sisi Allah bahawasanya hidup kita ini adalah penceritaan Allah, skrip-skrip Allah, kisah-kisah yang Allah nak menyatakan dirinya, untuk menyatakan dirinya yang esa. Bukan ada skrip-skrip, cerita-cerita yang kisah-kisah daripada yang lain, melainkan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita melihat banyak filem-filem, cerita-cerita di panggung wayang ataupun di mana juga kita melihat ada yang mereka skrip-skrip itu untuk dipertontonkan. Dalam cerita itu, dalam skrip itu, dalam kisah itu, semua dah bertulis sebelum kita melihatnya. Begitulah di mana kita lihat dalam skrip itu tak ada lari daripada tajuk. Tetap apa yang diskripkan, apa yang nak diceritakan, apa yang nak dikisahkan, pasti akan diperlihatkan. Dinamakan waz-zahiru. Kerana Allah itu maha mahirkan. Allah sendiri mengatakan huwal awwalu, aku sendiri itu maha awal. Maha awal tu bukan makna sesuatu itu ada awalnya. Saya lahir tahun 17 lahir hari bulan 17 bulan 10 tahun 71. Itu awal lahir. Penghujung mati entah kejap lagi ke besok ke apa, semua dah bertulis. Jadi Allah tu awalnya Allah tu tanpa permulaan. Jadi tanpa permulaan, jadi permulaannya dijadikan Nur Muhammad. Permulaan cerita skrip tu Allah nak ceritakan tentang dirinya untuk dikenali, maka Allah menzahirkan pertama sekali waz-zahiru Nur Muhammad. Itu menandakan Allah tu bukan awal, tetapi yang nak diawalkan penzahirannya adalah Nur. Kerana Allah awal tanpa permulaan, apa nak diucapkan? Segala yang awal Allah jadikan Nur Muhammad. Jadi menunjukkan Allah tu dia awal tapi tanpa permulaan. Jadi kita nak duduk di situ rahsianya. Sentiasa ada tu hanya Allah. Wujudnya Allah aja wujud. Dia tanpa lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan, tidak ada anak. Maknanya dia sentiasa wujud. Jadi awal adalah Nur Muhammad wal awal.
wal awalu wal akhir. Akhir Allah Ta'ala semuanya Allah jadikan. Yang dia awal semua Allah jadikan. Kemudian akhirnya semua tu digulung kullu man 'alaiha fan. Semuanya Allah Ta'ala gulung hilang. Kullu man 'alaiha fan. Lenyap semua. Setelah Allah tadi dia awal ada kan, termasuk kita, dia akan gulung kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Semua yang ada lenyap balik, Allah lenyapkan supaya kita nampak wal akhiru. Jadi kitanya akan berakhir. Allah tu akhir tanpa penghabisan. Yang kita kata Allah ada akhir pula. Jadi kita kena berbalik kepada kefahaman yang Allah bagi tahu huwal awalu, dia mula tanpa permulaan. Dia ada tanpa siapa-siapa adakan. Jadi dia pertama adakan adalah Nur Muhammad, itu mulanya cerita. Kemudian akhir dia jadikan kita semua, dia jadikan dah habis semua, dia gulung balik. Habis semua, dia tetap tak berakhir. Wal awalu wal akhiru, kita nak faham tu. Batu zahir, segala semua ni Allah yang zahir. Apa saja pun. Semua Allah yang zahir. Lauh mahfuz, surga, neraka. Apa lagi? Sebut aja semua sekali. Besi, tembaga, air laut, air masin, apa, air perigi. Semua. Apa pun saja. Sekalian alam ni adalah Allah yang menzahirkan. Ya? Bukan makna, oh nampak Allah. Bukan. Allah yang zahirkan tu, kita jangan buta lagi. Allah yang zahirkan semua, menyatakan Allah tu bukanlah air tu zahir. Allah madu lebah, jam, bulan, bintang kita. Oh, Allah lah tu bukan. Dia zahirkan untuk menyatakan dia tu sentiasa zahir. Sentiasa ada. Tapi bukanlah bermakna benda yang dia zahirkan dia. Tapi dia yang menzahir. Itu nak kena faham. Kita belajar ni, makna kita kena faham Allah tu gitu. Huwal awalu, aku mengatakan huwal awalu, aku yang awal tanpa permulaan. Wal akhiru, aku dah akhir semua dah lenyap, aku tetap ada. Wal zahiru, aku nyatakan semua zahirnya untuk menyatakan jangan kau buta lagi. Zahir, aku dah zahirkan, kenapa buta lagi? Sebab kamu menyangka kamu melihat, maka itulah kamu nampak zahir tu benda tu. Tapi kalau kamu diberi penglihatan Allah, sesungguhnya penglihatan yang ada pada kita bukan penglihatan kita. Kita dah tersilap, maka tu kita kata penglihatan kita, maka kita akan nampak yang zahir tu, kita tak nampak siapa yang menzahirkan. Tujuan dia zahir wa zahir tu nampak siapa yang menzahirkan. Jadi cantik. Allah tu tak terlindung langsung. Sebab zahir, mana dihijab. Tinggal lagi kita tak pandai mengolahkan. Kerana kesombongan, rasa kita melihat. Kita tak melihat, cuba tak melihat. Kalau kita akan nampak, kita melihat dengan penglihatan, dialah melihat diri dia. Jadi segala yang ada ni dah jadi buta, kita tak nampak. Dan sebenarnya dia zahirkan tu sebenar hak dia untuk jangan kita tersilap. Kita nampak dialah yang menzahirkan. Dia yang menzahirkan, bukan zahir tu. Dia yang menzahirkan. Barulah kita kenal Allah, ya Allah. Tersilap kita, penglihatan kita pun kita tidak tauhidkan. Ya, kita tak mengaji ni memanglah kita tak rasa macam kita ada silap dengan Allah. Padahal terlalu banyak kesilapan kita disebabkan akuan-akuan diri kita. Maka kesilapan akuan-akuan diri kita membawa kita kepada, iaitu yang dikatakan melampaui batas. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya dia telah tagha, iaitu melampaui batas. Sebab itulah dikatakan tadi kita kena tengok dalam diri kita. Kita dah melampaui batas. Kalau kita tak belajar, kita tak nampak kita melampaui batas disebabkan akuan diri. Ana rabbukumul a'la. Lebih baik kita yang cakap begitu. Pasal Fir'aun tu contoh nak dizahirkan, itulah perangai manusia. Bukan Fir'aun tu dia makhluk yang lain daripada manusia, macam iblis ke. Kan? Tu. Tapi Fir'aun tu manusia. Qarun, Namrud, banyak lagi contoh-contoh. Itu semua dalam diri kita. Tapi kalau kita tak belajar kenal, kita akan menyolok dia itulah.
Fir'aun mengaku Tuhan. Kita hari-hari mengaku Tuhan, kita tak percaya. Lagi bahaya. Dia dah sudah aku percaya pada Tuhan Musa. Dah sudahnya sampai sekatul maut. Tenggelam dalam apa? Laut apa ni? Sungai Mesir tu, Laut Mesir. Dia tenggelam. Dia sampai sekarang maut dia mengaku juga. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Dia kata. Apa boleh sedar? Tapi kita ni bila kita nak sedar, kalau tak belajar, mati kita lagi. Tak sempat kita nak mengetahui bahawa kita rasa kita beriman dah, tapi iman kita tu sekadar sebutan. Kita tak bersungguh-sungguh atau tak betul-betul dengan Allah. Tu. Kita bila datang susah, nanti macam Palestin tu datang susah. Bila senang, manusia ni banyak yang lupa. Banyakkannya lupa. Allah bagi tahu. Allah ciptakan manusia, takkan Allah tak tahu? Perangai dia macam tu, perangai. Suka berbalah, tak puas hati, ngaku Tuhan. Itulah. Sebab tak tu pasal disuruh kita mengenal Allah dulu. Mengenal diri, mengenal Allah dulu. Kalau tidak kan berat nanti kita. Bila cakap sikit nanti, gitu. Mana boleh? Si Hajiz kata Iblis ni tak ada kuasa, yang ada kuasa Allah. Apa ni, Yahudi, apa ni. Dia hentam orang Palestin. Si Haji kata itu sebabkan kesalahan kita. Dia orang tak percaya. Itu semua Allah Ta'ala tu nak nyatakan kepada kita untuk kembali kepada Allah. Maka tu Allah menggerakkan skrip-skrip yang macam tu supaya datang kesadaran kita. Diulang-ulangkan nanti. Daripada tahun bila tu? Tahun 40-an lagi. Kejatuhan Osmania 1930 apa? 34. Daripada tu lagi dia dah start dah. Tak payah perang orang Islam. Jadi dia gunakanlah tempat kota suci tu tadi. Dia jadikan tempat untuk, maknanya seolah-olah tempat suci tu dijadikan untuk menyakiti hati orang Islam. Supaya bila orang Islam tu tersentuh di situ, dia akan sapu tanah-tanah di negara Palestin tu tadi. Kita tak tahu strategi dia, gitulah skrip dia. Tapi sebabkan bukan dia tu, dia jalankan skrip dia. Kita tak jalankan skrip kita sebab apa? Pengakuan diri kita. Dia biarlah dia punya skrip dia gitu. Takkan nak biarkan. Bukan kita biarkan. Kita kalau nak kalahkan dia, Allah Ta'ala kata kembali kepada Allah. Pernah tentera Rasulullah tu lebih ramai daripada tentera musuh. Tapi kalah, kenapa? Tak ikut arahan Allah dan Rasul. Jadi kita kena ikutlah arahan Allah. Allah takkan nyaya kita lah. Allah pasti beri kemenangan. Tapi masalahnya gitulah. Itu pengajaran kepada kita. Ini sekarang tak lama lagi pula negara kita ni pula akan jadi begitu. Dan sesungguhnya negara kita dah jadi begitu tapi kita tak sedar. Kita nak tunggu jadi bom, jadi macam kat Palestin, baru kita terasa kita ni menghadapi masalah. Padahal sekarang ni kita tak nampak bom-bom bom-bom saraf yang masuk dalam diri-diri manusia yang menyebabkan kita ni hanya bergantung kepada Yahudi, bergantung makanan pada Yahudi, bergantung ubatan pada Yahudi. Itu menunjukkan kita telah berada di dalam azab yang besar tu. Kita mengikuti sistem-sistem tu. Dia kata kita menipu di hadapan Allah. Kita kata apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita kata ghairil maghdubi alaihim. Tak nak alaihim, mereka jalan mereka yang sesat. Siapa dia tu? Yahudi, Nasrani, Majusi. Sistem tu apa? Sistem tu perjalanan hidup. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan alat-alat elektronik. Apa yang bawa kita tu ke mana dia nak bawa kita? Makanan-makanan yang tentera-tentera Dajjal hidangkan pada kita. Kita dok nunggu Dajjal turun, tapi sebenarnya sebelum Dajjal turun, tentera-tentera dia telah menjalankan tugas. Apa tugas dia? Mengontrol dunia. WHO mengontrol dunia. Apa saja pun nak satu dunia. Tu sebab bos dia Dajjal akan turun, maka Dajjal menyuruh kontrol. Apa cara dia? Kau jangan bagi manusia ini kenal pada Tuhan dia. Jangan bagi kenal Allah. Maka engkau akan kontrol dunia. Engkau akan lihat sendiri. Engkau akan dapat menguasai dia.
dan aku akan turun, akulah Tuhan kau. Yahudi dia percaya tu, kan? Itu tadi. Jadi dah berlaku dah berapa puluh tahun, dah 100 tahun, maka dah berhasil bahawa dia telah mengontrol manusia satu dunia dah. Tinggal yang ada pun berapa persennya, itu pun dia tak apa? Tak risau. Di Yahudi tu. Nanti turun Imam Mahdi nanti, baru dia tahulah. Ya, semua Allah Ta'ala akan musnahkan sistem-sistem yang kita ikut tu. Sistem-sistem Yahudi yang kita ikut, elektronik ke, apa, current ke, minyak, petrol ke, semua Allah Ta'ala akan hancurkan. Supaya kita manusia akan datang kesedaran. Di situ cara didikkan Allah. Kerana kita ni degil, ya, maka Allah buatkan cara gitu. Allah sayang juga dengan kita, dia bagi. Tapi tahan ke tak tahan, itu persiapan kita adalah akidah. Ya, satu dunia nanti ya, internet tak ada, current tak ada, nak pergi naik kereta tak boleh, motor tak boleh, duduk je lah. Cara yang dulu-dulu zaman Nabi dulu kan, zaman air pun susah nak dapat. Pandai-pandailah. Jadi persiapan dia nak kuat tu tak lain, adalah pertama akidah kita. Kebergantungan kita kena kuat dengan Allah. Sekarang keterbergantungan kita kuat kepada alat elektronik, itu internet. Hidup kita habis-habis dengan elektronik ni lah. Ya, habis hidup kita. Sebab kita gagal untuk mengolahkan, untuk mengenal diri mahu. Kita rasakan dia ni lebih mustahak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih, dia dah bawa kita ke situ teruk sangat. Tapi kita masih lagi tak mengakui lagi. Maka itu kita buta dengan Allah. Bila kita buta, maka rosaklah kehidupan kita. Kehidupan kita rosak di dunia, teruklah sebenarnya. Bila kita buta dengan Allah. Kelak nanti akhirat nanti pada mahsyar, berada kita di alam barzah, alam kubur, lebih teruk, buta lagi. Sesat. Ni sesat ni. Ni yang betul nyata sesat. Ni bukan main-main punya sesat. Allah yang dah kata sesat tu, sesat lah tu. Maka itu kita kena pindah lah. Jangan dah dia tahu sesat, kita biarkan diri kita tertipu dengan harta, dengan kedudukan, dengan apa, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Jadi perhatikan. Boleh kita ambil tu, ambil. Tapi jangan sampai dia tu tunduk pada kita. Kita tundukkan dengan mengesahkan Allah. Bukan saya kata kita pun ambil. Tapi tundukkan dia alat elektronik ini dengan mengesahkan Allah. Bukan dengan cara iaitu lalai. Sampai tugas kita betul-betul dengan Allah, kita abaikan. Dalam kita solat, kita tu ingat ni. Ya. Kita tak pernah didedahkan ada seseorang yang bila kita solat dia tahu. Kemana kau dalam solat ni Pak Imam? Maka itu kita tak rasa tak ada orang boleh tegur kita. Maka itu kita rasa kekuasaan Allah tu tak ada. Rugi kita. Ya. Padahal bukan tak ada. Sebab padahal ada. Diri kita sendirilah kita nak tegur. Belajar kenal diri, kenal Allah. Akan kita rasa malu dan takut kepada Allah. Ada berdetik dalam hati kita. Bila kita lupa kepada Allah. Ingatkan selain daripada Allah dalam solat. Maka kita rasa menangis, rasa sedih, rasa salah besar. Tapi mengapa kita makin lama kita solat, makin lama ada lintasan tak elok. Kita orang tak tahu, yang tahu hanya Allah. Jadi Allah pun tak tempelkan apa-apa kesalahan tanda kat muka kita yang kita ni buat salah dalam solat. Padahal dalam solat yang paling bahaya hukuman dia. Celaka, neraka wail, azab bagi orang yang solat, artinya lah lalai. Tapi kita tak rasa azab pun. Kita tak rasa pun Allah Ta'ala kata rugi tak dalam solat kita lalai. Tak ada. Sebab apa? Kita tak mengaji ni. Nanti bila datang orang yang betul-betul dia kasyaf, dia ada ilmu ni, engkau jadi imam, dah 50 tahun dia tegur engkau. Dia kata, mengapa engkau dalam pada solat engkau teringat lagi gini? Macam mana engkau boleh tahu? Macam mana engkau boleh tahu pula? Kau tanya ke dia macam mana engkau boleh tahu? Kau tanya diri engkau, patut kau menangis lah. Ya, kau tanya marah kat wali Allah tu, dia tegur engkau. Sebab selama ni tak ada orang boleh tegur kau yang kau ada buat lalai. Lagi kalau ada kenduri, hari apa? Malam Jumaat ke, lepas Isyak ada kenduri lagi, Pak Imam tu lagi macam-macam datang. Makanan apa ni kenduri sekejap lagi ni. Macam-macam masuk. Jangan menipu lah. Tapi kita rasa macam tak ada apa. Tak ada apa. Sebab apa? Kita anggap macam tu dosa kecil.
Jangan pandang kecil besar. Itu dosa besar tu kalau kita rasa kita ulangi lagi, kita biarkan. Dengan siapa yang kita buat tu? Jangan besar kecil tu pandang. Dengan siapa? Dengan siapa kau buat tu? Dengan Allah. Bila dengan Allah kau berani menipu dalam solat, kau menipu. Kau tak ada rasa. Lagi kat luar ni lagilah. Perangai kau lagi tak boleh nipu. Orang solat dapat kesempurnaan solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang solat dapat tadi, iaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tak ada sombong, tak ada riak, tak ada takabur, tak ada ubud dunia. Tenang, ingat Allah lepas solat. Tenteram, hatinya aman. Okay? Sentiasa rasakan yang wujud hanya Allah. Buang akuan diri. Lepas solat tu berhasil. Tetapi mengapa lepas solat makin kuat akuan diri, makin kuat sombong, makin kuat lagi. Kita tegur sikit. Dia orang kuat politik kan, kita tegur sikit. Ya? Kita semua tak ada kuasa. Serahkan kepada Allah. Kita berpolitik ni bukan nak kawasan, nak parlimen, nak don. Salah kita ni. Marah ni pandang kita. Apa? Aku dah lama politik, aku tahulah kita kena rebut don parlimen ni apa. Parlimen ni apa. Don ni kau tidak habis, Cina-Cina ambil. Tak ada. Kalau kau tak kembali kepada Allah. Nabi diutus bukan nak rebut dunia. Nabi Muhammad SAW diutus membawa kabar gembira, ajak kita dapat Allah. Sentiasa rasa Allah. Nanti dunia yang kejar kau. Allah. Sekarang ni kau kejar dunia. Kau nak takluk, tak nak takluk ni. Walaupun kau gunakan parti yang Islam ke, Selam ke, parti. Tapi kau lari tajuk. Aku bagi tahu ni bukan makna aku kata kau tak betul. Tapi kesian tengok kau dah berpuluh tahun politik tak berjaya-jaya juga. Malahan lagi teruk negara kita dijajah oleh Cina. Tanah-tanah kita banyak Cina ambil. Asal pun kau nak rebut dunia. Kan? Dia orang lagi pakar lagi rebut dunia. Dia orang boleh menipu. Kau tak boleh kan? Dia orang dapat. Maka tu saya cakap kembali kepada Allah. Ajar manusia kita kembali bukan rebut don sana, parlimen sana, tu sana. Kau akan gagal punya. Cara yang Nabi ajar bukan rebut dunia. Cara yang Nabi ajar, Allah dulu. Jangan melangkah. Maka tu kau takkan berjaya. Marah dia kata. Terserah. Saya bagi tahu. Bukan saya pandai. Saya bagi tahu. Ni cara Allah tunjukkan cara nak selesai dia. Kau takkan selesai ke 40 tahun, 50 tahun kau masuk politik. Kau takkan berjaya punya. Kau pakailah tu. Rebut kuasa ni. Tak juga. Cina juga yang merampas kau punya tanah sini sekarang. Jom kau tengok. Begitu nanti. Kita lama lagi jadi macam Palestin kita ni. Tinggal 5% ya tanah Palestin. Asalnya semua sekali itu Palestin. Tak ada nama Yahudi pun tak ada. Dibagi sikit. Siap dia. Dia ada agenda dia. Yang kau dia jual tanah kat dia. Dia pandai. Dia membohong pun boleh. Ya, engkau makin dapat harta makin jauh dengan Allah. Tak mau belajar kenal diri kenal Allah, jadilah gitu. Asalnya gitulah. Mana ada kalau engkau betul dia berada di sisi Allah, ada yang lain jajah kau tak? Ya. Itu tadi. Mesti ada cerita dia di sebalik terjadinya sesuatu tu. Skrip yang Allah skripkan tu tadi. Tu jadi kita perhatikanlah. Jangan pula nanti dah habis semua pemimpin kita, raja kita dah tak ada, pemimpin Islam kita Perdana Menteri tak ada, yang ada adalah Perdana Menteri orang kafir, orang yang ni yang baru kita menyesal. Mengapa daripada dulu kita masa pemimpin kita Islam, raja kita Islam kita tak buat betul-betul menyesal dulu kau tak bergantung pada Allah. Sekarang ni engkau bergantung pada Allah, kesedaran datang. Dah terlambat. Tapi tak apalah. Buatlah daripada sekarang ni. Bukan istilah terlambat. Kau sedar cepatlah. Cepat kembali kepada Allah. Jangan lengah-lengah. Tu. Kesianlah kita dah doakan dia dapatkan pengampunan lah. Ya Allah. Kalau tidak dia kena 22 tahun, 12 tahun. Ni kita dapat pengampunan daripada raja-raja nak berhenti ni dapat 6 tahun. Alhamdulillah. Tapi tak boleh 6 tahun kita nak pengampunan penuh lah. Pengampunan penuh tu daripada Allah. Kita nak minta pengampunan. Kita sendiri pun belum lagi tentu pengampunan Allah tu pada kita. Kita risaukan orang tak dapat pengampunan dunia. Kita tak risau kita ni tak dapat lagi pengampunan daripada Allah.
Ya, sebab apa? Kita masih lagi rasa tenang bila buat salah. Adakah tu kita dah layak mendapat pengampunan Allah? Tanda-tanda orang dah dapat pengampunan Allah, dia dah tak maulah. Dia tak jahil tentang Allah dah. Setiap masa dia nak ngesahkan Allah. Dia orang yang mendapat pengampunan Allah, jiwa dia selalu dengan Allah. Tenang dengan Allah. Tak nak lagi yang membuatkan dia ada akuan-akuan diri. Dia tak mau. Itu tanda orang tu dah ciri-ciri yang Allah Ta'ala kata akan dapat pengampunan Allah. Dia tenang dengan Allah hidup dia dah. Dia tak ada. Ini tidak kau kata pengampunan Allah. Engkau dengan hubut dunia, dengan kejar sana, dengan kejar sini. Tak tentu arah hidup kau. Tak tenang lagi dengan Allah. Engkau rasa kau dapat ni baru kau tenang. Bila benda tu hilang kau rasa risau. Itu menunjukkan kau belum dapat pengampunan Allah. Kau sibuk orang lain nak dapat pengampunan. Engkau sendiri belum lepas lagi pengampunan. Tak takut ke? Jadi kita kena lihat diri kita dulu. Kita nak minta ampunkan untuk orang lain. Kita sendiri bermasalah. Macam mana? Para nabi, para rasul, dia dah dapat pengampunan Allah. Apa tanda dia? Dia dah 24 jam tak ada akuan diri dah. Wali-wali Allah mewarisi ulama-ulama yang betul-betul mewarisi arif billah. Tak mahu ada keakuan diri. Itulah titik dia untuk menandakan bahawa dia dah talak 3 dunia ni. Talak 3 dunia tak mau dah. Dia nak Allah je. Itu tanda pengampunan Allah. Sibuk pengampunan orang lain. Diri sendiri tak lepas lagi. Ini masalah kita sekarang. Sibuk orang lain. Ya sangat. Kesiannya dia tak dapat. Kita tak kesian diri kita. Belum dapat pengampunan Allah ke? Dah dapat. Ya. Siapa boleh berani cakap kita dah dapat pengampunan Allah? Dengan istighfar kita main-main. Istighfar mulut bersebut 1000 kali tapi masih lagi ada akuan diri lagi. Istighfar yang betul-betul adalah tak mahu lagi merasakan ada akuan diri. Macam mana Nabi Adam AS menyesal menghampiri pohon yang dilarang oleh Allah. Bukan dosa besar sangat pun. Menghampiri pohon tu aja. Tapi bukannya jangka masa yang pendek Adam pergi. Jangka masa yang panjang juga. Puluh tahun baru dia dekati pohon tu. Maknanya, lepas tu dia sekali silap tu, lepas tu dia serik. Tak mau lagi ada rasa keakuan diri. Tu. Sekali kita ni hari-hari tak mengaku juga tu. Suka berbalah pula tu. Rasa, ya Allah, sombong ke main. Sombong sangat kita ni. Rasa macam dah politik 40 tahun dah pandai sangat. Padahal, bila kita tegur sikit, kau siapa? Kau kita bukan nak tegur kau politik lama tak. Tapi kita nak bagi tahu dia macam mana keberhasilan Rasulullah. Jadi kita kena tengok contoh tauladan yang Allah Ta'ala suruh adalah Rasulullah. Untuk mencapai keberhasilan itu adalah perlu kita bawa manusia kepada mengesahkan Allah. Bukan merebut satu don, satu parlimen. Tak juga kau dapat. Sebab dunia bila kau kejar akanlah lari. Bila kau nakkan Allah akhirat, Allah Ta'ala dunia syurga menanti-nantikan kau. Itu Rasulullah punya cara mengajar yang harus kita ikut contoh. Ini kita dah lari tajuk. Tu. Dia ulang-ulang cerita kita dulu. Kita masa belum dapat lagi kekuasaan yang apa? Yang banyak. Bila dapat kekuasaan yang banyak, dah mula kita lari tajuk dah. Dulu sebelum dapat kekuasaan pemerintahan, kita nak ikut betul-betul jalan Allah dan Rasul nak bawa kepada mengesahkan Allah. Bila dah dapat, dah lari tajuk. Kita macam rasa kita dah hebat. Macam-macam lah. Ini semua tak boleh pakai dah. Yang boleh kita pakai adalah sebenarnya kita kena mutmainnah, tenang dengan Allah sentiasa. Apa pun keadaan. Kita jangan. Nanti Allah akan bukakan perkara-perkara yang gaib. Apa perkara gaib tu? Iaitu Allah akan nampakkan mainan-mainan dajjal musuh, penipu muslihat musuh. Macam mana dia nak takluk kita, nak tundukkan kita supaya tidak mentauhidkan Allah. Allah akan perlihatkan lah. Ini tidak. Kau balik-balik kau memikirkan macam mana nak dapat kawasan ni. Sampai bila tak boleh selesai punya. Masyarakat kita bertambah teruk. Tu. Sebab kita hala tujukan di mereka tu bukan kepada Allah. Salah lah lari tajuk dah. Sebutan betul lah kepada Allah apa semua. Kita gunakan Quran, kita gunakan hadis. Ya, betul lah. Tapi hala tujuan nak bawa tu tetap juga kepada nak satu kawasan, nak kawasan. Itu salahnya tidak. Betul lah keadaan diri kita ni, betul-betul kita. Pasal kita kena mengaji, mengenal diri, mengenal Allah.
supaya diri kita ni sentiasa dimukasyafakan oleh Allah SWT. Kita nampak perjalanan yang kita nak tempuh ni tak lain adalah mengajak manusia mengesahkan Allah tu mustahaknya. Betapa pun cinta kita kepada siapa pun, tetapi cinta tu harus dihalakan kepada mengesahkan Allah. Baik kau cinta ke macam mana pun, gila-gila punya cinta pun, tetap menghalakan mengesahkan Allah. Bukan cinta tu akan membuat jadi dua. Tak. Cinta tak boleh. Cinta sebenar sejati, dia satu. Dia bukan dua. Cinta sebenar tu satu. Berpisah ke, bertemu ke, kerana cinta, kerana satu. Bukan kerana dua. Tu. Bukan kita dengan dia bercinta, bukan. Sebenarnya nak nyatakan satu esa cinta tu tadi. Itu yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Tak ada yang lebih mustahak lagi. Tengok, perhatikan betul-betul dalam kehidupan kita dah teruk, dah cacam marba, dah teruk, hancur dah. Jadi biar sampai Allah pun suruh dah. Macam mana Allah suruh Nabi Musa pergi kepada Fir'aun, begitu juga lah sekarang ni. Dah waktunya dah melampaui batas dah kita ni. Kita ni dah melampaui batas. Tengok dalam diri kita masing-masing. Kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, memang kita tak akan nampak kita dah melampaui batas macam Fir'aun. Berdiri solat, rasa kita yang berdiri. Takbiratul ihram, kita ngangkat. Kita tak rasa salah pun, kita rasa kita yang ngangkat. Allahu Akbar, kita rasa kita yang membesarkan Allah. Kita tak rasa salah benda tu. Padahal tu babit adalah satu kesalahan yang besar. Sebab apa besar? Kita tak mengaji, kita tak nampak besar. Sebab kita dah mensekutukan Allah dalam ibadah. Kita rasa kita yang boleh ngangkat takbiratul ihram tu. Ni si Ajis ni tak bagi kita solat ni, tak bahaya si Ajis. Bukan tak bagi solat, tak bagi mengaku engkau yang solat. Allah menyuruh kita solat, bukan bermakna kita yang solat. Sebab Allah yang suruh, Allah yang bagi kudrat dan iradat ilmu untuk kita tahu bahawa dialah sebenarnya menyembah dirinya sendiri, tidak ada dua pun. Itulah matlamat sebenar, mengesahkan Allah. Dia salah kalau tak mengaji ni, balik-balik dia orang akan salahkan kita. Balik-balik salahkan kita. Kata ni, kalau macam tu tak payah solat lah si Ajik. Bukan tak payah solat. Solat kau tu tukar kan, bukan kau Allah. Adakah kau boleh mengingat Allah tanpa Allah yang memberi izin untuk kamu mengingat Allah? Jadi, tak akan boleh mengingat Allah melainkan Allah. Tidak akan dapat boleh menyembah Allah melainkan Allah. Jadi kalau tak mengaji ni, kita rasa selama ni berpuluh tahun kita rasa kita yang sembah Allah. Sampai kita boleh cerita dengan orang, semalam tadi aku solat ni lah. Aku buat ni, aku ni jemput makan. Aku puasa lah. Allah kan tak tanya kau puasa, orang jemput kau makan. Tapi sebab akuan diri tu ada, nak cerita juga dia yang puasa. Jadi tak ada manis dalam ibadah tu. Sebab engkau mensekutukan Allah, engkau rasa engkau berpuasa, wala yusyrik bi ibadati. Pahitlah. Ibadah yang kita mensyirikkan Allah, ibadah kita pahit. Tapi kalau dengan iman dia, kita akan rasa manisnya ibadah kita dengan Allah. Ya Allah, nikmatnya. Jadi saya bukan melarang berbuat ibadah, tapi ibadah yang betul-betul rasakan dia mengabdikan dia dengan diri dia. Bukan ada dua maknanya. Dialah sebenarnya. Tak ada kita. Manisnya itulah Nabi diutus. Itu ya betul lain macam-macam kau nak buatlah. Saya hanya bagi tahu dia punya syarat dia tu untuk dapat kemanisan iman. Itu cara dia Nabi bawa. Tauhid. Tauhid kamu ni tak selesai lagi. Pasal tauhid kamu jadi disimpan di dalam ni, di dalam laptop kamu ni. Dia bukan di sini simpannya. Dia bukan disimpan, dia digunakan. Tak ada, tauhid tu tak ada. Gunakan tak ada 24 jam. Jangan gunakan ada engkau. La hayun tak ada engkau, la alim. Dan kau tak setting ke situ. Kau setting kau ada. Tu tadi. Kau belajarlah tauhid banyak mana pun, jumpa pun siapa-siapa pun, 13 PhD pun tetap juga kau simpan ni takkan jadi tauhid kau. Sebab tu Nabi aja amalia tu tadi adalah jangan mensekutukan Allah. Amalia tu jangan mensekutukan Allah. Hidup kau tu jangan mensekutukan. Hidup kau tak ada hidup. Yang hidup hanya Allah. Allah yang dengar, yang lihat. Baru akan datang hidayatullah. Kau akan melihat dengan, kau akan nampak betul kebesaran Allah. Kau tak ada rasa dia buang lagi keakuan diri kau.
hidupan kau tadi. Dia buang hari-hari. Buang nikmatnya ya Allah. Nikmatnya. Kau nampak kekuasaan Allah semua. Iblis, jin, setan. Dia bawa ke alam tu. Kau tak nampak kekuatan dia. Kau nampak hanya skrip-skrip susunan-susunan Allah semua. Bahagia kau. Baru boleh dibawa berjalan. Isra' wal Mi'raj. Ni nak bawa berjalan macam mana? Kat sini pun aja dah kau dah tak tauhidkan Allah. Kau tak mengesahkan Allah. Kau bawa tempat pelik lagi lah kau. Tu masalah. Kita penuhi dengan cahaya keimanan, cahaya tauhid. Dengan benar-benar kita menjumpai pembimbing rohani kita. Jangan sampai kita melupakan. Kalau kita tak dapat jumpa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bukanlah pengganti Nabi itu, dia Rasul juga, dia Nabi bukan. Pengganti itu al-ulama warasatul anbiya. Waris yang mewarisi sifat akhlak Nabi, iaitu ulama yang betul-betul. Sifat akhlak Nabi itu adalah ketiadaan. Dia bawa watak ketiadaan. Yang ada hanya Allah betul-betul. 24 jam dia bawa. Itu ulama yang betul-betul. Yang Nabi bagi tahu. Waris aku. Jangan yang tak mengaku Nabi tak mengaku tu. Nabi takut. Lebih takut daripada Dajjal lah. Ulama su. Kita banyak jumpa yang tu minta maaf. Jadi kita berdoa minta pada Allah betul-betul. Ini kau hina ulama yang betul-betul tadi, kau hina. Sebab Imam Syafi'i kata memang gitu. Akhir zaman nanti susah nak cari ulama yang betul-betul. Habis bagaimana saya nak jumpa ulama yang betul-betul? Anak murid Imam Syafi'i kata. Macam mana tuan guru? Engkau cari yang panah dia, fitnah, macam-macam orang hina dia, sesat. Itu sebenarnya ulama yang betul-betul Rabbani. Dihina tanpa, dia tak ada marah, dia tak ada apa. Tu. Imam Syafi'i pun kena penjara kan? Tu. Kita jenis yang ada ulama ni, ulama yang makna ada akuan diri, ulama yang dia tidak ada kekuatan jihad tu. Dia tak ada orang kata, nak cakap nanti marah. Saya nak cari bahasa yang lembut sikit. Dia macam perjuangan. Perjuangan tu, kita tengok ulama-ulama yang bila dia tu ulama ulama buruk, dia tak ada perjuangan nak selamatkan bangsa dia, nak dulu panglima Mak Kilau, Tok Kupalo, siapa lagi? Banyak lagi panglima. Dia panglima tapi taraf dia taraf ulama yang melawan musuh-musuh Belanda. Dia tahu strategi musuh tu. Dia ada semangat perjuangan. Rasulullah semangat perjuangan dia tinggi. Dia mewarisi semangat perjuangan Nabi Muhammad. Dia tak nak anak cucu dia akan datang ditakbir oleh orang-orang yang membawa kepada kesesatan. Dia nak anak cucu dia stay nanti terus mengesahkan Allah. Tak mudah kena tipu Sekarang kita mudah kena tipu. Umat Islam kita mudah kena tipu dengan permainan saraf ni lah. Internet ni semua masuk cerita-cerita yang digabungkan sains dengan dia panggil tadi tipu daya Dajjal ni. Dia sains tipu daya Dajjal, dia main sihir nama dia. Sains dengan sihir dia mainkan, masukkan situ. Jadi lagi kuat dia, kan? Tapi kita sebenarnya kekuatan kita adalah mengesahkan Allah. Bila kita mengesahkan Allah, Allah akan buka kan permainan dia tu sebenarnya lemah. Tinggal lagi kita tak dapat tundukkan sebab kita tak dengan Allah, kita dengan dia. Masih duduk akuarium jajahan pemerintahan Yahudi tadi. Raja kita Islam, Perdana kita, Menteri kita Islam. Iyalah. Tapi di belakang dia tu bukan Allah dan Rasul. Di belakang dia adalah Yahudi, WHO dalam belakang. Dan dia pun dilantik jadi Perdana Menteri, jadi semua sebenarnya daripada duit mereka. Dia boleh chop duit kan, Yahudi. Amerika, dia chop duit. Berapa banyak kau nak, dia boleh beli negara kau. Tapi kita tak sedar negara kita dah dijajah dengan dia macam tu lah. Ni bangunan siapa? Ni belakang ni orang bukan Islam. Ni tak ada yang kita nak lihat. Sikit lah bangunan orang kita. Sebab apa? Dia punya duit dia boleh chop. Kita tak boleh chop. Dan kita ikut sistem dia, habislah kita. Kita buatlah sistem, kita beli. Kita ada tanah, kita nelayan, ada laut. Kita jagalah harga barang tu, kita yang kontrol. Ini tidak.
Dia yang kontrol kita bertanam, bertani, kita pergi ke laut dia kontrol, kita buat kerja apa, semua dia bawa kontrol dia. Punya kita kena tipu tak sedar. Sebab kita tak dengan Allah. Maka mudah kita kena tipu. Kita dah tewas dulu sebelum berperang. Dia pun tak payah perang dengan kita. Sebab dia dah tahu kita dah kalah. Apa nak pergi perang? Lobby lah lagi kan. Dia bodohkan kita terus lah. Jadi tahu kita takkan melawannya. Semangat perjuangan ulama'-ulama' kita tak ada. Ulama'-ulama' bila dah tak ada perjuangan ni, habislah nak cucu. Jangan kita salahkan agung menteri. Ulama' dululah. Bukan maksud saya ulama' yang Rabbani, ulama' suk ni. Kalau ada guru-guru tarikat, mursyid-mursyid nak ceramah dalam masjid, dalam surau, dalam mana-mana tempat perhimpunan ke, kita tak panggil. Kita panggil ulama'-ulama' yang boleh melobi kita untuk membanggakan kita punya kerajaan. Itu sebenarnya menjahanamkan lagi, bukan menaikkan lagi kerajaan. Mengiyakan penipuan dalam kerajaan itu tadi. Bila kita nak apa? Bila kita nak bangkit perjuangan ni? Bila siapa? Siapa yang nak mulakan? Masa ni dah sampai Imam Mahdi nak turun, kita leka lagi. Silat-silat kita jadi penentang mereka. Wa na'udzubillah lah. Dari itu kita kena bersiap. Nyaya azab lah kita kalau kita tak menyokong Imam Mahdi. Kerana Rasulullah bagi tahu. Itu ya jalan dia. Kita nak peluang Allah Ta'ala bagi bersama dengan Imam Mahdi untuk kita perbetulkan diri kita yang banyak silap ni. Sebab perjalanan Imam Mahdi tetap juga mengesakan Allah, buang akuan diri. Jangan menyesal pula nanti kata, oh betul lah si Haji ni. Oh Imam Mahdi pun bawa jalan macam ni. Dulu aku cakap kau ketawakan, mainkan, olok-olok kan. Mengapa daripada dulu aku tak ikut lah? Dulu pula. Itu kalau ada kesedaran lah. Kalau tak ada kesedaran, ranap begitu. Jangan salahkan siapa-siapa. Memanglah ni semua skrip Allah. Kita tak boleh tanya Allah, ya Allah, mengapa kau skripkan aku jadi iblis? Tak bolehlah iblis tu tanya pada Allah gitu. Iblis tu yang ditanya, mengapa kau buat watak ni? Tu. Sebab semua Allah Ta'ala punya kekuasaan. Dia bagi watak iblis, bukan makna kita rasa, kita serah dia, kita buat tak betul lah, ni dah skrip Allah. Bukan maknanya gitu. Kau harus kenal diri lah, kenal faham, baru kita tahu bahawa Allah bagi semua tu tadi. Kemudian kita yang disoal, bukan kita menyoal Allah. Maka tu dikata kitab, iqra' kitabah, kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Bacalah sendiri kitab apa yang kau buat. Bukan kau salahkan Allah Ta'ala, apa kau buat ni Allah semua engkau yang suruh ya Allah. Bukan itu, jangan salah faham. Memang semua tu kuasa Allah, tapi kita yang ditanya, jangan salah faham. Oh si Haji ni kalau dah dapat, kalau dah kenal diri kan Allah, kita tak payah disoal. Memanglah bila kita dah kenal diri, kenal Allah, apa yang nak disoalkan? Kita tahu dah semua dia yang atur. Tapi bila tak belajar kenal diri, kenal Allah, sombong kau datang, engkau tu maka dimasuk dalam kitab. Setiap halus zarah baik dan buruk. Kau nak hisap? Tak mampu. Kalau dihisap, tentu kau tak boleh. Tak ada lagi sama berat, tak ada. Lebih berat lagi kesalahan. Tapi kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita mengaku dah. Kesalahan kita terlalu banyak, ya Allah. Hanya engkau ya harapan. Jadi di situ jadi kitab kita tadi tak dibacakan. Sebab kita dengan Allah tak berkira. Tak berhisap dengan Allah ketika di dunia. Tapi ketika di dunia berhisap kira, ya Allah nak balas apa? Ya Allah aku buat ni. Ya Allah aku puasa ni. Ya Allah aku dah ini yang kata nanti dalam kubur pun Allah Ta'ala hisap. Engkau dengan Allah berhisap. Ini pasal belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi kita akan tahu bahawa betul, real. Saya tak nak, ya Allah, aku dah kenal engkau, ya Allah. Engkau dah perkenalkan diri aku kepada engkau, ya Allah. Dirimu aku dah kenal melalui dirimu, ya Allah. Aku ni tak ada, ya Allah. Tolong jangan adakan balik. Itulah makna selamat. Salah kita kat dunia, kita tak begitu, tak nak belajar ni, maka kita tahu kita nak ungkit sana, ungkit di kiri sana. Itu masalahnya. Kesian tengok anak, isteri kita buat macam tu. Kesian tengok keliling kampung umat kita jadi macam tu. Dan Nabi Muhammad SAW, dia ajar jelas dah. Kita ni la ilaha illallah, tiada. Nabi dah contohkan, dan manusia yang berada di zaman Nabi, umat tu, maka nampak dah Nabi ni tak ada. Bawa watak tak ada. Jadi baru dia nampak tu, menyaksikan tu ni, barulah ditimbul asyhadu menyaksikan Muhammad tu Rasulullah, pesuruh Allah. Baru betul. Sekarang kita siapa? Tak jumpa guru mursyid. Ya? Tak jumpa pengganti Rasulullah SAW yang betul-betul original.
maka kita tak ada rasa bersalah pun syahadat kita lari tajuk. Kan? Ini kita betul jangan anggap perkara ni kita selalunya dah di momok-momok perkara ni tak payah penting sangat. Janji kita solat, janji kita puasa, janji kita Allah tak gitu. Rasulullah tak ajar gitu. Sahabat Nabi, wali Allah tak, dia utamakan kau kena kenal awal-awal ma'rifatullah. Tapi tak apalah kalau dah terlajak laris, patah balik lah. Solat-solat jalan, puasa-puasa, sedekah-sedekah. Banyak mana buat-buat. Tapi yang balik-balik kenal ni tidak. Lagi kau rasa sombong kau yang beramal. Itu yang tak boleh. Itu maksud kita tu. Kembali kepada Allah. Yang ni jalanlah puasa ke apa. Berbetulkanlah dengan jalan mengenal diri, mengenal Allah. Ni kau biarkan kau buta dengan Allah. Lepas tu kau solat, kau tak nampak Allah. Janji kau solat, janji aku terlepas hukum. Lah. Maknanya kau solat dalam keadaan mensekutukan Allah. Kau tak merasakan Allah lah yang dalam hidup itu adalah Allah, bukan engkau. Kau tak, masih engkau rasa engkau. Maknanya ana rabbukumul lah, lebih jelas kau cakap pada diri kau, aku telah mengaku aku ni tu. Lebih baik gitu kau sedar. Daripada engkau tak mengaku engkau ni telah mensekutukan Allah, telah mengaku engkau Tuhan, kau tak mengaku. Lebih bahaya lagi. Lebih baik kau mengaku dan kau sedar kembali. La ilaha illallah. Dah salah la ilaha illallah kita. Kefahaman tu. Betulkan balik. Dan jangan ikuti diri lagi. Ikuti betul-betul yang ada adalah kehidupan ni adalah cerita baru cantik Allah susun, baru kita nampak susunan Allah. Oh tidak, nanti sampai bila kita tak faham, nanti kita, Allah Ta'ala kata manusia ni suka jadalah, berbalah-balah. Tak kena ni, ganti menteri ni tak kena juga, ni kan raja ni naik, tak kena, kehidupan kita ni tak kena, semua tak kena. Ya, kita nampak tahu diri kita best ya, tu kena. Lepas tu tak best balik, tak kena. Rosaklah kehidupan kita. Tapi bila kita kenal diri, kenal Allah, tenang, Allah bagi tenang, kena aja. Baik ke buruk ke apa pun itu susunan dia, kena aja. Yang penting hati kita dengan Allah SWT. Jadi kita bawalah betul-betul ya dalam kehidupan ni, betul-betul kita betul-betul nakkan Allah. Harapan kita hanya pada Allah. Dapatkan pembimbing rohani, guru mursyid yang boleh bawa kita begitu. Kebergantungan kita, guru mursyid kita nak adalah kepada Allah dan dengan Allah, tidak ada akuan diri. Itu yang dia hendaki. Apa pun kau suruh doa pada pembimbing rohani mursyid kamu, dia tetap doakan kau supaya hilang akuan diri dan kebergantungan kamu hanya betul-betul Allah dan tidak merasa ada akuan. Itu juga akan taklah ditajuk seperti mana Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para wali Allah semua bawa gitu. Ya, manis di situ, manis, dia ada pahit. Dia tak nak bagi lain. Yang lain pahit. Ya, saya kata minta sambung yang lain insya-Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang dan juga pilihan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala maka alhamdulillah Allah SWT lah yang mengatur dan menyusun segala kehidupan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah kita nak nafikan keakuan diri, nak buang keakuan diri dan tanggalkan keakuan diri dan isbatkan illallah. Allah SWT saja yang memiliki segala-galanya. Hatta diri kita pun tidak ada, tapi dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang kita berada di sekeliling kita, anak isteri, harta benda, kenderaan dan sebagainya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa satu pun daripada kita. Inilah kita nak yakin ma'rifatullah. Itu kita nak kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz kata tadi, awaluddin ma'rifatullah tu. Iaitu awal agama, awal kita, awal permulaan lagi kita nak kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala-gala akan jadi mudah. Akan datangnya keamanan, kelazatan, akan datang keamanan, ketenteraman dalam kehidupan kita. Apabila kita
haqqul yakin, sepenuhnya bahawa Allah SWT yang berkuasa segala-galanya. Jadi itulah kita nak tanamkan dalam kehidupan kita 24 jam daripada kita bangun tidur lah hingga kita tidur kembali, supaya kita nombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letak Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Apabila kita cakap, maka kita nafikan cakapan pun tidak ada daripada kita. La mutakallimun. Kita melihat pun tidak ada penglihatan daripada kita, tapi penglihatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada ilmu pun la ilma lana, tidak ada ilmu, tapi itu adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ibadat-ibadat, kita sembahyang, zikir, puasa dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Semua itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengesahkan dirinya sendiri. Kita bersyukur. Kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ma'rifatullah ini, kenal dia, kenal Allah Subhanahu Wa Taala ini tanpa kita minta. Tapi Allah Ta'ala anugerahkan, campakkan kepada kita. Kita buangkan keakuan diri, tanggalkan keakuan diri. Dan segala-galanya kita yakin adalah dengan kuasaan, dengan kurniaan, dengan anugerah daripada Allah SWT. Kerana sedikit sekali orang yang bersyukur ni, macam mana Ustaz kata tadi ni, qalilan ma tashkurun. Jadi sahabat minta doa supaya dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sedikit. Jadi saya Umar kata salah tanya, tak salah saya, dia tanya pasal apa kamu minta masuk dalam golongan orang sedikit. Dia kata bukankah Allah Taala kata dalam Quran qalilan ma tashkurun. Jadi sedikit sekali orang yang bersyukur. Orang yang berzikir pun, orang yang Allah SWT pun sedikit juga. Qalilan ma tazakkarun. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Allah Taala pilih kita dalam golongan orang sedikit ini. Jadi itulah sekian konsen pada petang ini, insya-Allah. Saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang mulia yang penuh barakah ini, kita bersama-sama berkumpul bagi nak menyatakan penceritaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang dah lama kita tinggal, yang dah lama kita memang skrip tu menutupi semua nak mengenal akan sang pencipta ni. Tapi kita ni kena kembali bangkit, wahai orang-orang muda, wahai semua sekali, umat-umat Islam, semualah pemimpin-pemimpin yang paling atas sekali, yang paling bawah ke, kena kembali kepada Allah. Yang sebenarnya hala tuju kita ni menghala tuju kepada arah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dalam kita yang menyebut la ilaha illallah ni bukan hanya menyebut kalimah sahaja, tetapi apabila ditalkinkan berjumpa dengan mursyid arif billah mentalkinkan la ilaha illallah, bedah siasat dia adalah tiada. La tu tiada. Yang menyatakan ada ni, yang menzahirkan ada ni, menyatakan dia yang esa. Jadi saya sentiasa bermuzakarah dengan sesiapa pun, alhamdulillah, seruan daripada sang guru, tak lain daripada seruan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ni, kita hendaklah mengatur gerak. Sekarang ni jemaah-jemaah, para sahabat semua, termasuk diri saya, mengatur gerak supaya menyampaikan, tak kira lah engkau faham ke, engkau tak faham ke, engkau orang muda ke, kita memang kena bertindak, mengatur gerak supaya dapat mendengarkan kalimah-kalimah yang seperti ini, menceritakan tentang keagungan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalaman kita ni perlu ada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu. Jadi saya bermuzakarah dalam WhatsApp semalam, apabila saya bertanyakan, dah lama itu gerak Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat saya sekolah saya dulu. Jadi daripada Messenger kepada WhatsApp, dia hantar nombor dia, saya cakap dengan dia, dipendekkan cerita ya, tanya khabar semua. Jadi saya tanya dia, bapak dia tu memang satu kampung dengan saya, mak dia apa semua, dia masuk saya semua. Jadi saya tanya dengan dia, orang tua sihat ke? Saya tanya khabar dia, khabar bapak dia. Dia pun jawab, ayah dah menemui sang penciptanya, dia kata. Mak ada lagi, tapi ayah saya
telah menemui Sang Penciptanya. Jadi saya pun cakap, sahabat, kan, ayat ini bukan saya cakap salah, tapi tak tepat. Saya cakap tak tepat, sahabat. Saya cakap. Jadi saya cakap menemui Sang Pencipta, bukannya dalam dah mati atau dah meninggal dunia tu tadi tu baru kita nak menemui Sang Pencipta, sahabat. Saya cakap. Semua sekali saya nak cakap, bukan kita dah mati baru menemui Sang Pencipta. Bukan. Sekarang ni kita hiduplah kena menemui Sang Pencipta daripada mana? Asalnya daripada mana? Melalui jalan kenal. Yang diceritakan sebenarnya inilah kenal diri, kenal Allah. Bukan kita terus kepada kenal Allah, tapi kenal diri dulu. Diri kita ni banyak sifat riak, takabur, suma'ah, iri hati, sangka buruk, apa lagi? Macam-macam. Itu yang nak dikena perangkan dulu untuk proses kita mengenal akan diri kita. Banyak masa kan tak ada dalam diri kita, tapi kita sangka diri kita ni baik, kan? Kita sangka diri kita ni dah cukup dah. Sayyidatina Aisyah berkata, jika kamu orang yang mengatakan diri, macam mana nak tahu orang tu jahat, kan? Orang tu menyangka diri dia baik, itulah jahat sebenarnya. Sebab apa? Kita menelisik daripada apa yang Sayyidatina Aisyah karangkan di situ, mengatakan di situ, mengatakan dia tu baik, maknanya dia menyangka keakuan dia baik. Kan? Dia yang boleh berbuat. Itu maksudnya Sayyidatina Aisyah cakap. Jadi kita kena perangilah benda tu. Saya tak boleh nak cakap banyak. Kan? Siapa-siapa Ustaz Aziz, siapa-siapa tak boleh nak cakap banyak benda ni. Tak boleh nak cakap. Kita hanya menasihat daripada dalam. Kita mengetahui Allah Ta'ala bagi penglihatan dari dalam, kan? Orang yang berbalah macam mana. Pasal saya banyak tetamu yang datang kat saya. Bukanlah saya nak cakap saya ni famous ke apa, tak. Ni kawan-kawan ramai kan, kawan-kawan apa semualah. Jadi dari dalam tu Allah Ta'ala dah beritahu dah. Jadi kita nampak di situ, jadi kita jelaskan. Dan kita jelaskan kenapa macam ni. Jadi kita jelaskan supaya menyentuh dalaman dia, supaya kita sentiasa kembali pada Allah. Ini bukan boleh dengar sekali lepas tu dah cukup dah. Tak boleh. Kita kena jumpa, bermuzakarah, kan? Datang kalau macam kita dah tahu macam ni kan, hadir talk, kan? Hadir rakan-rakan sahabat semua, kita sentiasa. Kalau kita sebagai seorang jemaah masa tu ada talk di Kuala Lumpur sebelum ni kan. Sang guru cerita kan, kita tak tanya dia pun tu hadir ke tak hadir. Kenapa abang tak hadir? Dimarah kita. Kan? Jadi dia tak faham arti kasih sayang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan daripada saya. Kan? Itu jemaah-jemaah yang berkasih sayang, itulah orang yang macam tu. Saya bukan kata saya bagus, tak. Kan? Saya diatur gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Berkasih sayang sebab saya menjawab persoalan-persoalan daripada jemaah-jemaah TikTok yang pendengar TikTok yang nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diorang tak datang, saya bukan cakap saya bertanggungjawab nak tanya soalan kenapa dia datang tak datang. Saya tak peduli. Kalau saya tak peduli, saya tak ada kasih sayang. Kan? Itu saya nak cakap. Jadi timbulkan rasa kasih sayang yang sebenar. Kan? Itu bukan daripada saya, itu datang daripada Allah. Saya tak ada apa benda pun. Kan? Baik saya jaga diri saya. Tapi kalau saya cakap saya jaga diri saya melalui kehadiran ni, saya buat tak tahu je. Orang yang saya sahabat-sahabat yang saya sanjung, kan? Ini tempat dia sahabat. Okey, saya pun tak kenal. Tak pernah jumpa pun sahabat saya di Kuala Lumpur tu kan, contohlah di Kuala Lumpur dan sebagainya. Saya tak pernah jumpa pun. Tapi saya cakap erti kasih sayang sebenar, inilah saya bertanyakan kenapa abang tak datang. Abang dah dekat dah tu, dekat Ampang tu. Abang dah dekat tu, dekat kawasan Ceras. Datanglah. Lawanlah dalam ni. Kan? Ini bukan main-main. Ini bab tauhid ni memang kena selalu menghadiri. Tak kira kau jauh ke, kau dekat Banting ke, kau dekat mana ke. Kalau ada Banting jangan terasa pula. Kena benda tu. Kena ada benda ni. Kalau tak, kita belajar mana pun, kan? Bukan saya nak cakap dekat sini je. Kadang-kadang orang dia salah sangka. Oh ini nak mempromosi jemaah ni. No. Kau orang nak belajar mana-mana terpulang. Sebenarnya yang bukan kenal kita lah. Terpulang, kan? Janji berjumpa dengan mursyid arif billah yang boleh mentalkinkan la ilaha illallah. Ulama banyak, ustaz banyak. Minta maaf saya cakap. Ulama banyak, ustaz banyak. Tapi ada tak sentuh tentang dalaman ni?
Dalaman yang rosak engkau sendiri pun tak nampak. Jadi engkau ustaz, engkau pun kena belajar benda ni juga. Bukan kau dah ustaz, kau dah cukup benda ni. Saya terus terang cakap. Saya ni mulut memang terus cakap. Kan? Bukanlah saya ini tak ada kasar. Kena. Jangan rasa cukup by apa yang kita dah belajar dan sebagainya. Kita pergi dakwah 40 hari, 30 hari, kan? 40 hari tuan. Dah cukup ke? Perhatikan. Perhatikan. Saya nak juga jumpa dengan kawan-kawan saya. Kalau betul bertembung, saya akan cakap dengan ni. Saya akan bercakap benda ni. Pesilat-pesilat contoh kan. Pesilat-pesilat. Engkau ada benda ni bagus. Luaran saya cakap. Luaran. Kalau Datuk Mio Abdul Rahman dulu, dia tekankan dalaman. Dia kata, dalaman, tauhid kepada Allah. Kau jangan rasa gerak kau. Kau memukul pedang, jangan rasa gerak kau, dia kata. Kan? Kita bacalah sejarah. Datuk Mio Abdul Rahman. Tapi dah sampai lapis-lapis yang bawah. Menunjuk bunga, tari dan sebagainya. Bukanlah kata salah, tak salah. Tapi ini, berjumpa dengan orang-orang yang macam wali-wali Allah, yang masih ada lagi kita sendiri pun tak kenal. Macam mana tu? Sebab kita tak hiraukan benda yang tepat, yang tauhid ni. Kita main buah, main pedang, tapi tak tahu benda ni. Minta maaf cakap. Jumpalah, saya tak kisah. Jumpa saya, insya-Allah. Saya akan terus, saya boleh terangkan benda ni bersama dengan sang guru. Kita akan sama-sama bersatu. Memang kita nak bersatu pun. Kan? Dah sampai dah kurun ke berapa dah ni? Dah 1924. Kalau 2024 dah tolak 1924, dah 100 tahun dah kejatuhan Osmaniyah. Kan? Sampai bila? Sampai bila kita dah hanya luaran je. Hanya kita cakap je, tak berjumpa betul-betul. Kan? Jadi kita nak sama-sama ni. Menegakkan betul-betul kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cakap kita tahu dan sebagainya tentang ilmu peperangan, kita boleh menang. Tapi tak ada benda ni macam mana? Kita sendiri pun taklah kan, himma tu tak ada himma. Latihan itu himma tu latihan menghilangkan, menafikan betul-betul keakuan diri kita yang hanya Allah. Itu baru datang Allah Taala akan datangkan dikatakan mengundang pertolongan Allah. Itu yang kita nak. Kan? Ni kita nafi pun tidak. Kan? Just orang macam-macam. Kan? Kalau jemaah cakap just orang macam-macam. Oh ini macam-macam lah. Saya pun malah nak cakap lah. Kan? Pendekkan cerita lah. Just orang. Dengar dengan pendengaran Allah. Jadi pendengar yang baik. Saya cakap dah. Jadi pendengar yang baik. Jangan judge. Kita dengar ni kita bawa ilmu. Aku ni dah 40 hari dulu aku 40 hari. Dulu aku belajar usul fiqh dan sebagainya, Mesir, Jordan, Syria dan sebagainya. Kau jangan bawa benda tu, kau tepikan dulu. Masuk dalam wahdah, wahdah mengisahkan Allah SWT. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekas bagi nak kita lebur dalam tu, lebur dalam Muhammad tu, bukan kita Muhammad, tapi lebur dalam Muhammad, dialah yang akan bawa Muhammad kepada Ahmad, Ahmad kepada Ahad. Lebur semua Muhammad. Itulah. Yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya tauhid kita nak betul-betul pegang. Musuh gerun mendengar perkara-perkara sebegini. Musuh gerun dengan orang-orang yang ada sebegini. Kita nakkan yang tu. Bukan kita nak memperlekehkan siapa-siapa. Tapi macam saya cakap tadi, contoh pesilat tadi kan, jangan ambil hati, tapi twistkan sikit nak, bukan saya ni, twistkan, masukkan benda ni. Ini yang paling penting daripada luaran tu. Kan? Insya-Allah. Ilmu semua akan masuk. Tapi jangan kita pula tak sedar pula. Kan? Sedar bahawa kita ni memang tak ada pakaian kita tetap Saya pun tak ingat tadi apa yang saya bersembang dengan sahabat saya di Johor tu. Saya pun dah lupa dah. Memang bermain WhatsApp tadi. Itulah medium yang kita gunakan sebagai nak memperkukuhkan. Dia pun kerja juga. Saya pun kerja juga sama-sama. Ada time saya yang boleh saya free kan. Itulah. Kerja saya yang tu je. Kan? Tapi apa yang dapat dalaman ni? Ada tu sentuhan rohani tu Allah Taala bagi. Sentuhan dalaman ni. Jadi kalau kita buat tak tahu, dengar ni, contoh dengar ni kalau tak dengar dengan pendengaran Allah, maka akan masuk halua telinga, dia akan masuk sini keluar sini. Kan? Tu. Saya pun lemah juga, kan? Semua orang ada lemah, semua ada orang ada peningkatan yang dikatakan mendengar dengan pendengaran Allah. Saya pun ada kelemahan juga. Kan? Tapi sebenarnya bila kita dah betul-betul kenal, kan, memang aku tak ada rasa apa pun, faham tak aku ni, kan? Tapi yang faham itu dia yang memberi faham, dan aku langsung tak ada apa pun.
Kan? Dan bukan kita cakap macam ni kita tak bertindak supaya sentiasa mengesahkan Allah. Dalam kehidupan apa yang kita buat tetap mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita supaya kita kuat memperkukuhkan dalaman kita ni tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Sekian saya boleh tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli Taala. Apa yang diucap oleh teman-teman sahabat-sahabat kita semua daripada Khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan dan kesucian. Tak lain kesucian itu adalah lebur akuan dirinya, bukan daripada wa ma fa'altuhu an amri, bukanlah daripada kemahuan diriku, seperti mana yang diucapkan oleh Nabi Khidir alaihissalam ketika selesai Nabi Musa mengikutinya, dan dia berkata bahawa bukanlah aku berbuat melobangkan perahu, membunuh budak kecil, menaikkan tembok yang mana merasa masyarakat tidak suka dan tak mengambil upah. Itu adalah dari kemahuanku, kata Nabi Khidir. Jadi begitulah apa yang diucapkan oleh teman-teman kita. Jangan kita memandang kepada dirinya, tapi memandanglah daripada kemauan Allah, bukan kemauan dirinya. Apa yang dia ucap oleh sahabat-sahabat teman-teman kita, melainkan itu daripada aturan kehendak-kehendak Allah. Untuk tak lain, kesuciannya adalah mengesahkan Allah, membuang akuan diri, supaya kita mendapatkan kenikmatan yang wa amma bin ni'mati rabbika fahadis. Nikmat rabbika, nikmat yang di sisi Allah, lalu kita akan disuruh sampaikan. Jadi bukan kita, tapi nikmat yang kita boleh lebur dengan Allah. Wa amma bin ni'mati rabbika, rabbik tu nikmat yang di sisi Allah, tenggelam, lebur, asyik, tak ada kita, itulah nikmat yang paling besar. Lalu hadis. Kenapa dia diucapkan ayat ini? Asbabul nuzulnya turun ketika Rasulullah SAW balik daripada Isra wal Mi'raj. Ayat ni mengapa turun di situ? Sebabnya ketika itu nak menceritakan bahawa nikmat Nabi Muhammad SAW, hambanya yang Allah SWT membawanya perjalanan itu tadi, perjalanan yang agung. Ni bulan kita ni bulan Isra, bulan ni bulan Rejab, bulan Isra wal Mi'raj. Disunatkan berpuasa lah, dibuatlah, kita kena ingat. Dan paling nombor satu sekali ibadahnya kita kena ingat. Inilah bulan-bulan yang paling yang agung, selain daripada Ramadan, dan bulan lain. Bulan ni semua bulan bagus, tapi bulan ni Allah jatuhkan pada bulan Rejab. Dia panggilnya hambanya. Dia panggil. Bulan Rejab ni dia panggil hambanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Yang panggil tu Allah. Allah yang panggil. Kemudian Allah panggil pula, dia bawa merentasi, memperjalankan Asra di sekalian alam. Jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, hambanya, dia memperlihatkan, Allah memperlihatkan, min ayatina. Min ayatina ni maknanya mujizat-mujizat Allah. Min, dari sisi Allah, Allah perlihatkan bermacam-macam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sekalian alam ni. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya Nabi Muhammad SAW dibawa berjalan. Surga, neraka, Lauh Mahfuz, Aras, ya Allah punya jauhnya. Dia bawa berjalan tu jauhnya tadi. Antara satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan cahaya. Takkan boleh sampai kita dengan apa alat pun. Langit pertama pun kita tak sampai. Tu kumpullah segala kekuatan apa pun. Allah Ta'ala kata, kamu takkan sampai kepada langit pertama pun tak boleh. Ini Rasulullah ni dibawa supaya nak perlihatkan tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah. Jadi Rasulullah lihat sendiri, ni betul-betul keagungan, kebesaran. Bukan lihat macam kita lihat. Lihat yang keagungan macam mana aras tu, besarnya aras tu. Satu tiang ke satu tiang tu 500 tahun di aras tu tadi. Tak dapat kita nak gambarkan. Tapi Nabi Muhammad dia bawa lihat dengan hakuliah. Lihat kagum. Lihat. Hingga Rasulullah tak kuat nak melihat dia. Allah Ta'ala bagi lagi kekuatan untuk dapat dilihat. Punya begitu sekali. Naik lagi satu langit. Tak mampu nak. Allah Ta'ala bagi kekuatan lagi untuk dia boleh melihat kebesaran Allah tadi.
Malaikat yang mengerikan, yang tak pernah senyum. Rasulullah diperlihatkan. Rasulullah tak kuat nak berdiri ni. Gegerunan malaikat tu tadi. Tak pernah senyum. Gerunnya tadi. Tapi Allah bagi kekuatan, dapat dia tegak balik. Melihat. Dapat dia melihat lagi kegerunan tu tadi. Tu tadi. Jadi perjalanan tu kalau nak diceritakan 60 tahun pun tak boleh selesai. Cerita yang mana satu malam Rasulullah dibawa berjalan untuk diperlihatkan kekuasaan kebesaran Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad SAW diperlihatkan semua apa ciptaan Allah. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Jadi Rasulullah tu dah melihat. Dan paling besar sekali selepas segala besar yang dah lihat semua. Rasulullah SAW bagi tempat satu dinamakan Sidratul Muntaha. Tempat yang penghabisan punya tempat. Tempat yang penghabisan punya tempat yang paling tinggi. Bukan Nabi Allah tu ada di situ. Tapi tempat yang paling tinggi yang tak ada lebih tinggi lagi Rasulullah dibawa oleh Allah. Tapi bukan bermakna macam Nabi Musa di Bukit Tursina melihat Allah ada di situ. Bukan. Jangan salah faham. Jadi bila dia bawa ke situ tempat itu, maka siapakah yang nak menjadi saksi yang dah melihat Allah? Siapa yang nak jadi saksi? Tentulah Rasulullah sendiri melihat Allah SWT dengan penglihatan mata yang Allah beri. Kalau tidak mampu. Nak lihat malaikat yang gerun pun Rasulullah tak mampu. Jadi Allah beri kekuatan tambahan baru mampu lihat. Jadi bila Allah memperlihatkan dirinya, dia akan memberikan kekuatan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi melihat dirinya. Sebab Rasulullah dipanggil sebagai tetamu kekasih aku. Takkanlah aku nak nyorok. Jadi kita jangan salah faham. Ingat, Rasulullah ni tak nampak Allah Ta'ala. Dia berhijab. Tak. Jelas. Jelas tu maknanya Rasulullah lah menjadi saksi nanti di mana-mana pun Allah tu macam mana. Betul? Kalau tidak, nanti siapa yang nak jadi saksi nanti di pada mahsyar? Dah selesai semua, Allah nak memperlihatkan diri Allah. Siapa nak jadi saksi? Tak ada seorang pun yang dah melihat Allah. Tak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi saksi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan agung. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya umatku yang mengikutiku, Allah Taala kata akan dapat kasih sayang. Di situlah penglihatan tu dengan kasih sayang. Jadi kita umat Muhammad kena kenal diri, kenal Allah, barulah kita akan diperkenalkan Allah. Kenal tak kita Allah? Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya, kita bila ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dicintai. Bila dicintai, dapat tak kenal Allah? Jelas di situlah kita mengenal Allah dari Allah. Bukan kita boleh melihat Allah dengan mata penglihatan kita. Kita melihat dengan penglihatan Allah. Seperti mana Nabi Muhammad SAW lebur, tak ada dia, baru dia bagi penglihatan Allah, baru dia nyaksikan, aku bersaksi betul. Yang ada hanya Allah, bukan cakap. Jadi kita kena jumpalah pengganti Rasulullah, mursyid Arif Billah, pemimpin rohani. Dia dah mengikuti jejak langkah Nabi SAW, Isra' wal Mi'raj. Dah sampai. Jadi dia tahu macam mana nak tahu kita ni kenal Allah, kenal. Dia tahu. Sebab dia dah dibagi penglihatan Allah melihat. Aku melihat Allah dari Allah. Kerana aku tidak mempunyai penglihatan, kata Nabi. Begitu juga orang Arif Billah, pembimbing rohani. Aku tidak akan dapat melihat Allah dengan penglihatan Allah, melainkan dengan penglihatan Allah aku dapat melihat Allah. Jadi kita tak ada penglihatan. Allah pun kata begitu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kita semua tak ada penglihatan. Semua. Tapi wa huwa bikulli wa huwa la tudrikul absar wa huwa yudrik. Bila dia memberikan kita absar, baru kita tahu. Rupanya selama ni hari kita tak punya penglihatan. Apa yang kita melihat, rasa kita melihat, itu sebenarnya dusta. Maka dusta, tertipu, maka kita tak nampaklah Allah. Tapi kalau kita yakin bahawa kita tak punya melihat, yang melihatnya sekarang adalah Allah, maka kita melihat sesuatu tu buta, kita tak nampak lain, melainkan kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak boleh diseumpamakan pula, jangan salah faham pula.
Saja kata apa Rasulullah nampak Allah, dia boleh nampak Allah. Memanglah, tapi nampak Allah bukanlah bukan berbentuk. Bukan dia ada bertempat di Sidratul Muntaha, bukan. Itu tempat penghabisan Nabi berziarah. Tempat yang paling tinggi. Jadi Allah tu kat mana? Bila leburnya Muhammad SAW tinggal Ahmad lebur dalam Ahad, di situlah dia. Di situlah tempat Allah. Jangan cari tempat lain. Tempat dia di dalam alam Ahad ada, tak ada lain dia. Dia yang ada semuanya. Barulah di mana pun kita pergi, di mana kita berada, yang ada hanya Allah. Itu nak kita faham betul-betul di situ. Yakin hakul yakin. Allah tak boleh diseumpamakan, ditempatkan. Tapi kita yakin Allah yang ada, kita semua tak di situlah tempat ma'rifatullah kita. Tempat ada tujuan keyakinan kita. Kita tak nampak semua ni ada kekuasaan, melainkan kita nampak yang bergerak, diam, apa semua pun daripada dulu sampai sekarang, bila-bila pun Allah lah yang memerintahnya. Jadi Allah yang ada, tak payahlah cari Allah tu macam mana bentuk, tak payah dah. Cukup kita merasakan dia tu ada, tak payah kita nak. Allah Ta'ala kata tak payah kau nak sibuk nak cari bentuk aku, tak payah. Cukup kau merasa tak ada kau yang ada, hanya cukup dah tu. Cukup itu pun dah cukup keyakinan, manis hidup kita, bahagia hidup kita. Kita tak ada apa, yang ada hanya Allah. Hidup kita ni menyatakan dia yang hidup. Hidup semua sekalipun, apa pun menyatakan dia yang hidup. Itu nikmatnya di situ. Itu yang Rasulullah SAW bawa. Nikmat ni lah dia. Nikmatnya dapat kita membuang akuan diri, yang ada hanya Allah. Itulah nikmat berita gembira yang Nabi dapat. Ya, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan, kesilapan. Menyampaikan ada akuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Ilal ladzina